A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazri. Nombor kad pengenalan 050323160013 akan menerangkan tentang konsep sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa. Tugasan ini merupakan tugasan asas tata bahasa Melayu dan pensyarah saya ialah Dr. Zanariah binti Hamid. Jadi mari kita mulakan dengan sistem ejaan. Pengenalan untuk sistem ejaan. Pengenalan sistem ejaan ialah bermula pada abad ke-19. Sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu telah diseragamkan. Terdapat lebih kurang 5 sistem ejaan Rumi yang telah cuba diperkenalkan sebelum tahun 1972. Sistem ini digubal untuk kegunaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga dikenali sebagai Ejaan Universiti Malaya 1971. Sistem ejaan Rumi baru telah diperkenalkan pada 16 Ogos 1972 dan hasil daripada itu merupakan kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia. Ciri-ciri utama sistem ejaan Rumi 1972 terdapat 3, iaitu huruf dalam bahasa, sistem pola keselarasan huruf vokal dan ejaan kata pinjaman. Huruf dalam bahasa. Huruf vokal terdapat A, E, I, O dan juga U. Huruf konsonan iaitu selain huruf vokal yang 5 yang saya sebutkan tadi. Huruf gabungan iaitu NG, GH, KH, NY dan SY. Ciri-ciri huruf vokal. Yang pertama, tidak ada gangguan pada arus udara semasa bunyi vokal dihasilkan. Delangit lembut dinaikkan semasa menghasilkan bunyi vokal. Pita suara bergetar semasa bunyi vokal dihasilkan. Terdapat 3 vokal depan, 1 vokal tengah dan 2 vokal belakang. Glotis dirapatkan semasa menghasilkan bunyi vokal. Untuk huruf konsonan, terdapat 26 huruf konsonan yang terdiri daripada 8 konsonan pinjaman iaitu T, V, Z, SY, KH, DZ dan TH. Konsonan-konsonan ini merupakan konsonan pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Inggeris iaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z dan N, G, N, Y, S, Y, K, H, G, H, D, Z dan T, H. Terdapat 18 konsonan asli dan 8 konsonan pinjaman. Semasa huruf konsonan disebutkan, glotis dirapatkan. Manakala untuk huruf vokal tadi, glotis glotis dirapatkan juga untuk menghasilkan bunyi vokal. Yang kedua, sistem pola keselarasan huruf vokal. Keselarasan huruf vokal bermaksud kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata pra-akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Syarat prinsip keselarasan huruf vokal melibatkan keselarasan antara dua vokal pada kata dasar. Kata dasar mestilah diakhiri dengan suku kata tertutup. Bagi perkataan yang mempunyai lebih daripada dua suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang melibatkan dalam sistem keselarasan huruf vokal. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada kegramatisan tata bahasa. Yang pertama, kesalahan kata. Kenapa wujudnya kesalahan kata? Kerana terdapat banyak perkataan yang mempunyai maksud hampir sama dan perkataan yang sesuai tidak dipilih mengikut konteks. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata ganti nama diri. Contoh, baju itu selesa kerana ia diperbuat daripada kain yang berkualiti. Kesalahan dia ialah bila tengok balik soalan contoh tersebut, ia merupakan kata ganti nama diri orang ketiga yang tidak sesuai digunakan untuk merujuk benda. So, pembetulan dia ialah baju itu selesa kerana baju itu diperbuat daripada kain yang berkualiti. Kesalahan yang kedua, kesalahan penggunaan kata tugas. Contoh,
Amirul tidak boleh menghadiri majlis itu kerana demam. Kesalahan kata bantu ragam boleh tidak sesuai untuk menunjukkan keupayaan. Jadi pembetulan untuk kesalahan tersebut ialah Amirul tidak dapat menghadiri majlis itu kerana demam. So boleh kita ganti dengan perkataan dapat. Untuk kesalahan yang ketiga, kesalahan penggunaan kata bilangan. Contoh, setengah masyarakat masih leka dalam menjaga kesihatan diri. Kesalahan pada ayat tersebut ialah kata bilangan setengah digunakan untuk benda yang boleh dibahagi dua dan tidak sesuai digunakan untuk merujuk kepada manusia. Pembetulan untuk ayat tersebut ialah sesetengah masyarakat masih leka dalam menjaga kesihatan diri. Sesetengah. Nampak perbezaan antara sesetengah dan setengah. Setengah merujuk kepada pembahagian dan sesetengah boleh merujuk kepada manusia. Yang keempat, kesalahan penggunaan kata hubung. Contoh ayat. Izati bersedih bila mengetahui perkara itu. Kesalahan menggunakan kata tanya sebagai kata hubung keterangan. Izati bersedih apabila mengetahui perkara itu. Yang kelima, kesalahan penggunaan kata nafi. Contoh, saya bukan bersalah dalam hal itu. Kesalahan kata nafi bukan tidak sesuai dalam konteks ayat tersebut. Pembetulan, saya tidak bersalah dalam hal itu. Seterusnya, kesalahan penggunaan kata sendi nama. Contoh, saya berasal daripada Sarawak. Kesalahannya ialah kata sendi nama tidak sesuai di hadapan frasa yang dirujuk. Pembetulan, saya berasal dari Sarawak. Yang ketujuh, kesalahan penggunaan kata ganda. Contoh, kanak-kanak yang hilang itu telah ditemui. Kesalahan daripada ayat tersebut ialah kanak-kanak tidak boleh digugurkan gandaannya. Jadi, pembetulan, kanak-kanak yang hilang itu telah ditemui. Kemudian, kita akan beralih kepada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan terdapat 5 jenis. Yang pertama, kesalahan tanda baca, kesalahan kata majmuk, perkataan yang mengikuti imbuhan pinjaman, kata nama am yang mengikut imbuhan pinjaman dan kesalahan huruf. Kesalahan huruf terdapat kesalahan huruf vokal, iaitu seperti saya sebutkan tadi, A, E, I, O dan juga U. Contoh, saya bagi sedikit contoh kesalahan huruf vokal, iaitu akademik. Salah dia akademik. E yang sebaliknya diperbetulkan dengan academic. AKADEMIK. Yang kedua, kesalahan kedua, contoh lagi saya berikan perabot. Kesalahan dia ialah perabot. U, perabot. Manakala yang sebetulnya ialah perabot. U tersebut diganti dengan O. Dan kesalahan ketiga yang sering kali ditemui ialah agent. Sebutan betulnya ialah agent. Ejaan yang sering kesalahan yang sering ditemui ialah kesalahan huruf vokal iaitu AGEN, agent. Yang sebetulnya ialah EJEN, agent. Okey. Seterusnya, kesalahan huruf konsonan. Huruf konsonan seperti yang saya sebutkan tadi, selain daripada huruf vokal iaitu A, E, I, O dan juga U. Saya akan beri sedikit contoh kesalahan huruf konsonan. Yang pertama, kesalahan yang sering ditemui ialah contingent. Contingent, Kontigen. Kesalahan tersebut ialah pada huruf G yang sebetulnya digantikan dengan huruf J. Contingent, Kontigen, contingent. Yang kedua, kesalahan ialah naskah. Ejaan sebetulnya maafkan saya, kesalahan yang sering ditemui ialah ejaan naskah ialah NASKAH, yang sebetulnya ialah NASKHAH, naskah. Dan yang terakhir, kesalahan ejaan pada perkataan lotion. Seringkali saya temukan kesalahan ini apabila
kebanyakan orang menggunakan ejaan lotion sebagai LOSYEN, yang manakala sebetulnya ialah LOSEN, lotion. Yang kedua, kesalahan huruf besar dan huruf kecil. Seperti kita sedia maklum, huruf besar digunakan pada awal ayat kata nama khas. Contoh, Abu, Kuala Lumpur dan Gunung Kinabalu. Manakala huruf kecil digunakan untuk kata nama am yang bersifat umum. Contoh, ayah, polis dan kucing. Kesalahan tanda baca sempang. Semua kata ganda perlu mempunyai Semua kata ganda perlu mempunyai tanda sempang. Contoh, kuih, sempang, muih. Kata bilangan mempunyai angka atau nombor perlu mempunyai tanda sempang. Contoh, ke-5, ke sempang 5. Sebarang kata nama khas yang mengikuti imbuhan pinjaman seperti pro dan anti perlu dijarakkan dengan tanda sempang. Contoh, pro Amerika, pro sempang Amerika, ataupun anti Jepun, anti sempang Jepun. Sebarang kata nama khas yang mengikuti perkataan se perlu dijarakkan dengan tanda sempang. Contoh, se-Malaysia, se-sempang Malaysia. Sebarang dan akhir sekali ialah sebarang kata nama am yang mengikuti perkataan se perlu dicantum dengan huruf kecil. Contoh, secantik. Perlu cantum, dia tiada sempang pada ejaan tersebut. Secantik, sekali kan, tak perlu sempang. Okey, yang ketiga, kesalahan kata majmuk. Kata majmuk mempunyai dua, iaitu kata majmuk berjarak dan kata majmuk bercantum. Kata majmuk berjarak ialah perkataan mesti dijarakkan jika perlu perkataan kedua tersebut boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna. Contoh, ibu bapa. Ibu jarak bapa. Kerana perkataan bapa boleh berdiri sendiri. Yang kedua, kata majmuk bercantum. Terdapat 15 kata majmuk bercantum yang perlu ditulis rapat. Saya akan berikan salah satu contoh daripada 15 kata majmuk bercantum, iaitu matahari. Mata dan hari. Sekali kan jadi matahari. Yang keempat, perkataan yang mengikut imbuhan pinjaman. Perkataan yang mengikuti imbuhan pinjaman juru, maha dan tata perlu dieja secara bercantum dan tidak perlu jarak. Contoh, juru rawat perlu dicantum antara juru dan rawat. Juru jual perlu bercantum. Mahasiswa perlu cantum, tak perlu jarak juga. Dan tata cara perlu dirapatkan, tidak perlu ada sempang maupun jarak. Dan yang terakhir ialah kata nama am yang mengikuti imbuhan pinjaman. Kata nama am yang mengikuti imbuhan pinjaman: anti, pro, pasca, malti, dwi, swa, iko dan pra perlu dieja berdekatan. Contoh, anti dadah perlu sekalikan, multimedia perlu sekalikan, tak perlu jarak. Dan contoh terakhir ialah swafoto, perlu dicantumkan, tak perlu jarak maupun ada sempang di antara dua perkataan tersebut. Jadi kita akan beralih kepada tujuan utama video ini dibuat ialah untuk mengkaji untuk memberitahu apa yang saya sudah kaji berdasarkan kesalahan sistem ejaan ataupun kegramatisan aspek tata bahasa pada papan iklan. Contoh kesalahan pertama yang saya jumpa ialah pada rumah api Kota Cornwallis di Pulau Pinang. Kesalahan berikut ialah dari aspek ejaan, iaitu kata majmuk antara rumah api bercantum, tidak dijarakkan. Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Kesalahan kata majmuk dalam darjah berikut ialah rumah api yang sepatutnya ditulis sebagai rumah jarak api. Istilah
istilah rumah api adalah satu contoh kata majmuk dalam bahasa Melayu yang menggabungkan dua kata, rumah dan api, untuk membentuk satu konsep yang merujuk kepada tempat khusus yang berkaitan dengan aktiviti pemadam kebakaran. Manakala kesalahan kedua yang saya dapat temukan ialah kesalahan papan iklan menjual dan membaiki handphone. Kesalahan papan iklan tersebut ialah kerana mencampur adukkan bahasa kebangsaan dengan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa rojak ini tidak sewajarnya diamalkan kerana perkara ini dapat merosakkan martabat bahasa kebangsaan. Perkataan handphone sepatutnya ditukarkan kepada telefon bimbit. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, telefon bimbit didefinisikan sebagai telefon mudah alih tanpa wayar yang berfungsi dengan menggunakan isyarat gelombang. Kita balik pada kesalahan yang ketiga yang saya dapat temukan ialah kesalahan pada papan iklan di sebuah restoran, Mutabak Corner, Nasi Kandar Corner. Papan iklan tersebut terdapat ejaan sistem ejaan iaitu mutabak. Ejaan yang tepat untuk mutabak ialah martabak. Sesuatu ejaan perlulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan vokal, konsonan dan diftong dalam sesuatu bahasa. Martabak merupakan sejenis makanan seperti roti canai tetapi berlapis, dibubur daging cencang, telur, rempah, bawang dan sebagainya, menurut Kamus Dewan edisi keempat. Dan kesalahan yang keempat ialah kesalahan pada papan iklan yang menjual minum petang. Kesalahan yang terdapat pada papan iklan tersebut ialah kesalahan frasa. Kesalahan frasa dalam konteks goreng pisang merujuk kepada kesalahan yang berkaitan dengan penyusunan atau penggunaan frasa yang melibatkan makanan yang dikenali sebagai goreng pisang. Kesalahan dalam penyusunan frasa ini boleh mengganggu pemahaman, membuatkan mesej yang hendak disampaikan menjadi tidak jelas atau merosakkan imej produk. Perkataan yang tepat untuk menggantikan perkataan goreng pisang ialah pisang goreng. Dan yang terakhir, kesalahan yang saya temukan ialah di sebuah restoran yang menawarkan pakej catering dan pakej perkahwinan. Kesalahan tersebut ialah salah satu daripada kesalahan tata bahasa dari segi frasa, seperti SZ Restoran yang sepatutnya ditukarkan kepada restoran SZ. Dan berikut merupakan kesalahan-kesalahan yang berjaya saya jumpai dan memperbetulkan konteks tersebut. Secara rumusannya, tuntasnya, papan iklan memainkan peranan yang penting untuk ahli perniagaan. Akan tetapi, penggunaan tata bahasa yang tepat sewajarnya diambil berat dan tidak dipandang enteng. Hal ini demikian kerana sekiranya kesalahan tata bahasa ini diamalkan, perkara tersebut akan mendatangkan kekeliruan pada masyarakat. Pihak berwajib serta ahli Dewan Bahasa dan Pustaka perlu mengambil berat tentang hal tersebut dari terus berlaku agar dapat memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, ahli perniagaan boleh menggunakan khidmat seorang penyunting profesional yang mahir dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana mereka boleh memeriksa ejaan, tata bahasa dan gaya penulisan dalam papan iklan. Akhir sekali, sebelum iklan dihasilkan atau dipaparkan, ahli perniagaan seharusnya memastikan menjalankan semakan tata bahasa dan ejaan secara teliti. Penggunaan alat bantu seperti pemeriksa ejaan dan tata bahasa untuk mengesan kesalahan yang mungkin terlepas pandang. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berganding bahu untuk menangani masalah ini supaya bahasa ibunda kita tidak dicemari dengan penggunaan istilah yang salah. Persis kata mutiara, bagai au dengan tebing. Bagi mengelakkan pencemaran bahasa adalah tanggungjawab bersama masyarakat, pendidik, pihak berkuasa dan media massa. Dengan usaha bersama, bahasa Melayu boleh dijaga, diperkemaskan dan terus menjadi aset budaya yang penting dalam masyarakat.
Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.